Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah. Terima kasih tanya Nur Juliana orang pertama ya. Dia Nur ini yang kedua, ni dia Lania. Lepas tu Nur Amalina nombor 3, Siti Azlina, Lina Mukmin, Nadra Nizulakhan, tu dia. Ya, lepas tu siapa tu? Kefli Zul ya. Mak Syafan tadi, Yati Rasul, Faris Hilman, ya, Nur Ain Gitul, Maryam Siti, Nur Juliana tadi, Aida Jafar, Zarus Ismail, Mumtaz Begum, Muhammad Tani Rajin. Ya, terima kasih puan ya. Jalita Hamdan. Tu dia. Sepertinya Zia Zahwi, Acik Dila, Kamaria Ahmad, Nur Azrina Syarif, Suhaida Sirikun, Acik Dila, Nurizan Sulaiman, Asma Makno. Nurizan ni lama tak nampak Nurizan Sulaiman ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Wan Mariati, Saziliana Said, Raudah Soleh ya. Ati Aziz, Zahra Muhammad Nur ya. Siapa lagi tu? Nurlinda Mat Ari, Siti Rodia, Sugiana Gading. Tu dia. Leni Nazira. 221 orang ya, baru minit pertama, masya-Allah. Nur Atikah, Syamujtabar, Tabar, Najmi Suhaida ya. Lepas tu Azrin Rahman, Khairul Haryadi ya, Siti Zubaida, Cikgu Mutanuddin pun ada, dah Suryana Long ya, dah 256. Siti Zubaida tadi, Hajar Normadola, Awang Arif ya, Siti Zubaida, Fazlin Zakaria, Leni Nadira, ni kali kedua tu sebut dah ya. Reza Eka, Fatimah Endut, Kefli Zuldah, Hidayus Sabilan, Iza Muhammad dan yang lainnya ya. 270 dalam kelas ya. Like and share agar ramai sahabat dapat join kita pada pagi Isnin ini. Hari ini 27 bulan 9. Untuk mereka yang menambut hari lahir ni, happy birthday to you ya. Orang hujung bulan 9 ni orangnya masih teliti dan mula nak berkawan dengan orang ya. Nur Hayati Awang, terima kasih. Jiah Adnan, Nora Iza, Jaria Muhammad, Nur Melissa, Asia Sama, Sabrina Das ya. Sabrina Das tu dia. Nur Melissa, Asia Sama Das sebut tadi. Lina Mukmin, Said Ghost Rider, Said Ghost Rider Aliyah. Salma Zakaria, Harilawati Sukar, Daimah Jumaat, Kasimah Wahab dan yang lain. So happy birthday to you untuk mereka yang berlahir. Happy anniversary. Selamat bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja di pejabat, selamat bekerja di rumah dan selamat menjalankan apa yang anda lakukan ya. Hajah Haziq Rifai, Hajah Siti Zainab, Eja Ramli, Nur Fazila. Ini pun selalu bersama kita ni. Terima kasih. Rizana Latif, Zaleha Awang. Zaleha Awang ni selalu saya tegur dia. Intan Sumayyah, Eda Manja, Rohanizal Maskam, geng Jawa ni. Muhammad Farid Isa ya. Nurliana Syarifuddin, Wan Nurul, Wafa Nurul, Afif Rahman, Mujahid Azmi, Salasya Hasan dan yang lainnya, insyaAllah ya. Kalau Tok Abah tak terbaca nama awak, jangan marah, jangan kecil hati. Ampun maaf. Topik kita pagi ni malam tadi Tok Abah sambil buat nota untuk Tok Abah punya webinar pada 30 September mengenal peribadi melalui grafologi. Tok Abah dah lengkapkan nota, lengkap setiap pukul 12.30 malam tadi. Tok Abah seronok sangat sebab dari 17 aspek tentang grafologi, tentang bentuk tulisan yang dapat kita gunakan untuk mempamerkan pribadi ataupun mengaitkan dengan pribadi. Allah punya hebat, subhanallah ya. Walaupun grafologi disebut sebagai satu pseudoscience ya, dia scientific tetapi tak dapat dibuktikan dengan nyata. Ya, dia memang betul ada perkaitan, ada sainsnya, tapi tak dapat dibuktikan secara empirical, sebab dia ni benda kata orang tu ya, magical lah ya, Allah berikan pada kita dari tulisan mencerminkan peribadi kan. Hebat tu sebenarnya. Hati mengawal fikiran. So
fikiran ini yang menggerakkan tulisan kita tu. Bentuk tulisan, tekanan, condong kanan kiri, bagaimana kita buat titik I, palang T, ekor J, G, Y, Z, ya, lepas tu spacing rapat, tulisan kita bulat ataupun lonjong, semua ada. Yang kita punya O tu lengkap ataupun ada kosong tak lengkap, semua ada maksud luar biasa ya. So kita akan kongsi pada 30 September. Tuan Abang excited sangat sebab Tuan Abang belajar tentang grafologi sejak tahun 79. Ni buku asal ya. Ni buku asal. Koyak-koyak dah ni. Ni buku asal. Dia punya kulit dah koyak. Ni tahun 79 punya buku. Ya, mengenal know your character to your handwriting. Ni buku pertama Tuan Abang belajar. Ni daripada Reader's Digest tahun 79. Hadiah dari seorang pelajar Tuan Abang. Ni asal mula Tuan Abang belajar ya. Lepas tu mendalami selama lebih kurang 42 tahun. Sampailah sekarang tiap-tiap ya, kali Tuan Abang nak bercakap tentang grafologi, Tuan Abang rujuk balik, belajar balik, kaji balik ya, ingat balik. So insyaAllah bukanlah dah matang, tak ya, tapi adalah banyak pengalaman. Dan acap kali Tuan Abang tentu menceritakan peribadi seseorang berdasarkan pada grafologinya, dia akan terperanjat. Dia kata, ya Allah ya, memang powerful. Dia kata memang tepat. Banyak yang betul, hampir semua betul. Tak semua betul, tak semua betul. Sebab manusia ni bukannya robot, bukannya mesin luar biasa, tapi Allah punya hebat ya. Sebabnya tajuk hari ni ialah yang luaran mencerminkan dalaman. Of course yang dalaman mengawal luaran, tetapi yang luaran mencerminkan dalaman, seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ya. So tajuk Tuan Abang ni ialah jom kita betulkan luaran untuk baiki dalaman. Of course lah, baiki dalaman untuk betulkan luaran pun betul juga, tapi hari ni kita fokus pada yang luaran. Sebab kita menilai dari luaran. Walaupun semua orang pesan kat kita don't judge a book by its cover, tapi kita nak beli buku, tak apa kan tengok cover dulu, tengok covernya menarik tak menarik, tajuknya mengancam tak mengancam ya. So tapi kalau ni katanya kesempurnaan hidup, nama tajuk ni kesempurnaan hidup, berbanding dengan langkah bijak menjadi orang cemerlang. Langkah bijak menjadi orang cemerlang dengan kesempurnaan hidup. Satunya kata kerja yang power, satu lagi kata nama kesempurnaan hidup. Jadi mana yang kita akan tertarik? Of course kata kerja. Nampak tak? Contohlah. Lepas tu yang satu tu kulitnya warna dia plain saja, dia punya grafik, dia punya title tak menarik. Tapi yang ni pula menarik dengan ada gambar. Contohlah ya. Maka kita walaupun kita tak baca dalaman buku tu, tapi luaran juga menjadi pengaruh. So ingat ya, walaupun don't judge a book by its cover, betul. Jangan menilai manusia dari luaran saja, betul. Tak kenal maka tak cinta, betul. Tetapi resmi manusia, lumrah manusia, kita memang perkataan tu buat penilaian secara tidak langsung dari luaran. Therefore pentingnya kita betulkan luaran kita ya, untuk mencerminkan dalaman kita yang juga sama hebat atau lebih hebat, insyaAllah. Itu dia tajuk kita pada pagi ni ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan of course seperti biasa Happy Life kita pagi ni dibawakan oleh Premium Chocolate, minuman lazat yang berkhasiat. Tok Abah bila minum saja, Tok Abah rasa bersemangat ya, rasa kenyang 5-6 jam ya, makan pun kurang ya. Memang kerja pun rasa tak penat. Tok Abah exercise tiap petang dah, naik basikal setengah jam tiap-tiap petang dah. Alhamdulillah. Dokong cucu pun dah selesa sikit. Turun naik tangga dah selesa sikit. Dan kata orang dapatlah bekerja dengan cucu. Seronok. Seronok. Yang penting-penting solat. Dah selesa, lutut pun cantik. Asbab. Itu sebenarnya rentetan positif. Sebab minum ni. Bukan benda ni terus mengubah diri kita. Tak. Tapi kita berubah dengan amalan-amalan kehidupan yang lebih positif. Asbab tak boleh minum ni. So ni kena dapatkan ni. Ada kat link kat atas tu. Dan of course untuk mereka yang nak join, dah beratus dah yang nak join, yang daftar ya, untuk kita punya mengenal peribadi melalui grafologi pada 30 September. Excited Tok Abah, seronok sangat. Sebabnya malam tadi kita dah lengkap lah nota tu, cuma Tok Abah nak buat grafik-grafik aja lah tambahan ya. Sebab Tok Abah rasa sangat-sangat teruja ya untuk berkongsi ilmu tentang grafologi. Kali pertama Tok Abah buat secara webinar ya, first time. Takut-takut the last time ya. Umur dah macam ni ya, anytime can go. Jadi jom ramai-ramai ya, join. Yang penting untuk cikgu sangat penting, untuk mak bapa, untuk mendidik anak sangat penting, untuk para pelajar, baik pelajar sekolah menengah, universiti, upper level pun sangat hebat. Sebab
Di samping mengenal peribadi melalui tulisan luaran tu ya, tetapi yang Tok Abang emphasize lah bagaimana nak kita tukar bentuk tulisan, tekanan tulisan, corak tulisan, gaya, kita punya grafologi untuk mengubah personality kita. Mengubah tulisan, mengubah tanda tangan contohnya, akan mengubah personality anda kalau anda lakukan dengan istiqamah satu, dengan kefahaman dan dengan iltizam. Jadikan tulisan anda sebagai satu paradigma, sebagai satu doa. Wahai Allah, contohnya, aku nak jadi lebih pemurah, aku besarkan tulisan aku agar membentuk sifat kepemimpinan. Aku rapatkan sikit tulisan aku untuk jadi orang yang mudah bersatu, mudah berinteraksi. Yang bukan nak seorang-seorang je. Kalau kita tulisan kita jarak-jarak, jarang-jarang, mungkin menggambarkan orang yang suka sendirian, tak nak campur orang. Contohlah ya, ya, betapa hebatnya ilmu ini untuk mengenal diri, mengenal orang lain, mengenal anak, mengenal murid, mengenal bos, mengenal staff, mengenal customer. Wow. Program ini asalnya dapat bentuk untuk para usahawan mengenal customer mereka. Tetapi sekarang, zaman sekarang bukan banyak sangat menulis. Ya, tetapi dengan sedikit penulisan yang kita melakukan, kadang kita suruh tolong tulis namanya, kata-kata ini dengan nombor kad pengenalan. Contohnya, dan banyak majikan masa menemuduga bakal pekerja berbagai aras, nak dapatkan CEO, nak dapat CFO, nak dapat COO, nak dapatkan pekerja yang penting dalam satu organisasi, mereka mewajibkan calon untuk menulis, mengisi borang, sebab mereka nak tengok daripada grafologi tentang sifat-sifat yang mungkin tak dapat dibaca daripada Facebook anda, daripada curriculum vitae anda, daripada kata tu, you punya profile, tak dapat dibaca. Tapi daripada tulisan, Masya Allah ya, Masya Allah ya. So itu yang Tok Abang nak share pada 30 September. Dan semalam Tok Abang sebut aja, tapi rupanya dah menderu orang nak mendaftar pada 30 Oktober, sebulan lagi ya. Tok Abang akan buat tips menggamit cinta sejati secara magical. Ini memang ramai orang suka. Orang bujang yang nak cari jodoh, orang yang baru kahwin, yang dah lama kahwin, menggamit cinta sejati secara magical. Bagaimana nak gamit cinta sejati? Tok Abang pun dah 3 suku dah dia punya nota lengkap. Tok Abang dah cari bahannya, cari balik kata-kata mutiara tentang menggamit cinta sejati. Tok Abang excited sangat nak berkongsi pada 30 Oktober. Dah ramai orang mendaftar. Ini memang untuk peribadi lah ya. Kita pun bagi kos yang paling rendah untuk satu family, the cheapest possible. So ini mampu milik, mampu attend, mampu hadir, InsyaAllah ya. Beritahu sahabat-sahabat ya, untuk anak bujang, untuk anak tak berapa bujang, untuk orang baru kahwin, untuk ibu tunggal, ayah tunggal ya, InsyaAllah relevan ya. Jom sama-sama. Untuk anak yang sudah belajar ke IPT, yang sudah bergraduate, akan bergraduat, ini pun sangat relevan ya. Sebab menggamit cinta sejati adalah satu matlamat hidup. Bagaimana kita nak jadi orang hebat? Memenuhi cinta sejati sebagai satu strategi untuk merangsang kehebatan diri. Bertemu cinta sejati. Sementara dapat pasangan, cinta sejati kita pada keluarga, pada Allah. Contohlah, contoh ya. Okey. Dan of course di konten pin ke atas tu, komen pin ke atas tu ada link ketiga, iaitu mereka yang nak melakukan ibadah korban pada musim haji tahun depan, insyaAllah ada link untuk tabung korban. Tok Abang sebagai dutanya, jom sama-sama kita menabung secara online ya. Ada panel syariahnya secara saintifik dipantau oleh bank negara. So insyaAllah lah ya, sangat-sangat profesional, sangat syariah compliant. Tok Abang excited sangat. In fact, korban yang lepas pun Tok Abang lakukan melalui tabung korban ya. So jom kita menabung sikit-sikit. Tahun depan sampai masa cukup kita pun berkorban. Jadi tak berat ya, tak berat, dan semua orang, everybody can berkorban insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah itu amalan yang sangat dituntut. Pun ada link kat konten pin ataupun komen pin kat atas tu ya. Insya-Allah. Alright. Bercakap tentang jom kita perbaiki luaran untuk perbaiki dalaman. Itu mauduk kita pada hari ini. Itu sebabnya Tok Abang selalu pesan dan pesan. Bila Tok Abang macam malam tadi Tok Abang cakap dengan persona webinar, persona
glamping, ya, glamping, glamour dan camping orang-orang glamour. Glamping webinar untuk pesena wanita-wanita hebat, ya, yang apa nama nak memperbaiki dia ada program 1 bulan. So malam tadi sesi terakhir bersama Tok Abah ni kata they save the best last, kata tak tahulah best tak best tapi Tok Abah excited. Seronok sangat bercakap malam tadi. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi memberi manfaat pada yang bercakap dan pada yang so bila orang tu bertanya, ya, pemimpin wanita ni bertanya pada Tok Abah tak boleh jawab terus. Tok Abah akan tanya nama penuh siapa, ya, daripada nama kita nak cuba kenal peribadi. You anak nombor berapa, ya? Anak sulung lain perangai, anak nombor 2 lain perangai, anak tengah, anak bongsu. Muka you muka mak, muka ayah. Dan itu luaran, ya, luaran. So Tok Abah kata muka ayah, dia kata campur-campur. Kalau memanglah kadang muka campur-campur, ya. Ikut perangai siapa kebanyakannya? Ikut ayah. So dia genetik ayah ada banyak dalam dirinya, DNA. So Tok Abah pun dah buat satu rumusan. Lahir bulan berapa, ya? 3-4 soalan Tok Abah tanya. Kemudian Tok Abah ceritakan dalam masa 30 saat. Peribadi begini-begini. Betul ke? Betul. Tepat sekali. Barulah Tok Abah boleh jawab. Sebab khatibun nasa ala qadri kullihim. Nak berbicara pada manusia, kena tengok akalnya, kadar akal dan personalitinya. Jadi barulah Tok Abah dapat memberikan jawapan yang sesuai dengan situasi kondisinya. Seronok sangat, ya, excited sangat. Dia kata Allah betul, terima kasih. Sekarang saya nampak jalan bagaimana nak kata tu berubah dan perbaiki hidup saya. So mudah-mudahan begitulah. So Tok Abah gunakan pengalaman 40 tahun yang melihat manusia, bagaimana nak kenal dalaman dia. Tengok Allah punya hebat, ya. Allah punya hebat. Sebabnya Nabi bersabda takkan sama wajah orang yang solat dengan yang tak solat. Luaran, ya, luaran. Takkan sama wajah orang yang solat dengan tak solat. Nampak? Maksudnya apa? Luaran, bukan dalaman. So tengok air mukanya, tengok cahaya mukanya, tengok nur mukanya. Dahsyat Allah. Luar biasa Allah. Magic. Itu sebabnya kadang-kadang bila Tok Abah buat kajian dulu belajar tahun 70-an Tok Abah dah mula belajar lah, ya. 80-an buat PhD Tok Abah mendalami, ya, sebab bidang psikologi. Kita nak mengkaunsel orang. Jadi kadang-kadang kalau counselling biasa, kita ambil masa setengah jam nak kenal peribadi orang ni. Ya, to me, bukanlah buang masa, tapi sayangkan masa tu. Sebab kita nak tolong ramai orang. Ya, dan kita tak nak buang masa dengan nak mengenal. Dan Tok Abah tak ada masa nak jumpa kali kedua, ketiga, keempat, kelima, sesi, 10 sesi. Ini kebanyakan counselling begitu, ya. Dan nothing wrong with that. Tapi I don't have that luxury. Tok Abah nak tolong seramai mungkin orang, dan kalau boleh dengan izin Allah, sekali jumpa, dia dapat selesaikan masalah. Bukan Tok Abah selesaikan masalah dia. Dia kenal diri, aku boleh selesaikan masalah aku. Jadi, ya, sebab guru yang hebat, guru yang baik, dia akan buat anak murid percaya kat guru. Tapi guru yang hebat akan buat anak murid percaya pada diri mereka sendiri. Macam, ya. Jadi sebabnya kaunselor yang baik, ya, dia akan buatkan kaunselir percaya pada kaunselor tu. Baguslah dia, hebatlah dia kaunselor tu. Tapi kalau kaunselor yang luar biasa, dia akan rangsang dia punya kaunseling untuk yakin diri dan yakin aku boleh selesaikan masalah aku dan aku tahu caranya, insya-Allah dengan izin Allah. Gitu. Ya, barulah kerja kita lebih mantap dan lebih ketentu berkesan, mudah-mudahan, dan lebih menyeluruh. Holistik, insya-Allah. Okey? So, perasan tak? Ini kajian, ya, kajian. Jangan pula kita terus membuat serkap jarang. Fadilah Kamsah kata, orang muka bulat ni dia lebih confident dengan orang muka bujur sirih. Pada dasarnya betul, tapi jangan kita membuat satu rumusan ataupun andaian tanpa tengok maklumat lain. Tengok, dia bujur sirih, tak confident ni. Ni memang tak boleh jadi. Jangan fikir begitu. Ya, tapi Allah punya hebat. Allah punya hebatnya. Bentuk wajah pun ada kaitannya dengan peribadi yang tertentu. Ikut kajian, penelitian dan kata orang tu experimentation yang orang buat. Dahsyat, ya. Sebenarnya bila kita tengok aja, oh, dia ni confident. Ya, so itu yang kadang-kadang kita orang yang bulu keningnya tebal, dia punya emosi dia mendalam. Dia punya semangat luar biasa. Dia punya emosi agak ekstrim. Ekstremin kalau ekstra lah. Kalau sayang, ekstra sayang. Kalau menyampah, ekstra menyampah. Kalau dia rajin, ekstra rajin. Nampak? Apa kena mengena? Rupanya ada kena dengan hormon testosteron. Nampak? Luaran. Alis ni, kening kita ni, tebal tak tebal, dipengaruhi oleh hormon. Semua Allah punya kuasa. Jangan lupa, Allah punya perancangan
Allah punya ihsan, ya. So balik ke situ kita tak sesat lah. Tapi kita mengkaji kehebatan Allah, ciptaan Allah. Itu sebabnya jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bandingkan diri kita dengan diri kita, ya, sendiri. Bandingkan diri kita hari ini berbanding semalam. Sebab orang yang hebat, orang yang beruntung, orang berjaya, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. So we keep on improving, ya. So mudah-mudahan, ya. Cik Non Abu Bakar kata mengambil cinta sejati untuk orang muda. Tak betul Cik Non. Mengambil cinta sejati untuk orang semua umur. Ya, orang umur 50 pun nak mengambil cinta sejati. Ya, kita tak tahu hidup kita ni, kita tak perasan. Kita nak cinta yang betul, ya, sayang. Tak semestinya dengan manusia saja. Ya, mengambil cinta sejati ni dengan jiran tetangga sayang kat kita, dengan ipar dua sayang kat kita. Tak semestinya orang muda. Tu sebabnya Tok Abah kadang counsel, ya, si suami umur baru 75, isteri baru 65, bergaduh. Tok Abah pun ceritakan bagaimana mengambil cinta sejati pada dua remaja, satu umur 75 yang jantan, yang perempuan 65, gaduh bagi nak agak. So bila memang nampak rupanya cinta sejati ni bukan untuk orang muda saja, untuk semua orang. Please, ya. Sebabnya Tok Abah kata untuk yang bujang, yes. Untuk yang baru kahwin, yes. Yang dah lama kahwin, of course relevant. Untuk diri dan untuk nasihati anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak saudara kita, atau siapa-siapa yang perlukan bantuan nasihat. Ilmu kan relevan untuk semua orang. Jangan kata pula, ini program mengambil cinta sejati ni untuk orang muda je. Tak betul. Yang orang tua yang tak berapa muda pun perlukan cinta yang sejati. InsyaAllah, ya, Marilyn Sony nak join webinar 30 hari baru, InsyaAllah, ya, join. Ya, ada link ke atas tu, ya. Link ke atas. Memang you won't lose anything lah. Kalau webinar 30 September, bagaimana nak mengenal peribadi melalui tulisan. Sangat saintifik. Dia pseudoscience tapi saintifik. Ikut kajian yang beratus tahun. Bukan berbelas tahun, beratus tahun punya kajian. Tak salah Tok Abah, kalau yang modern grafologi, dia tahun 1600 lah, ya. 1600, ya, tahun 1600. So 1800 dibukukan, ya. Orang Perancis rupanya yang mula membukukan. Tapi grafologi dicipta oleh orang Greek lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dahsyat, ya. Lepas tu orang Cina kaji 500 tahun yang lepas, and then orang putih, orang Western people about 300 years ago mula mengkaji tentang grafologi. Dan buku pertama tak salah Tok Abah tahun 18 something. 200 tahun lebih kurang. Ya, 200 tahun lebih. Itu sebabnya sangat luar biasa ilmu Allah ini, ya. Seronok. Jom, come. Ya. Come to our program. Dah beratus orang mendaftar. Tok Abah pun terperanjat. Ya. Ingat dapat 50 orang pun dah seronok. Sebab Tok Abah dah bagi contoh sekali. Nota anda akan lengkap dengan cirinya dan contoh writingnya. Jadi awak tengok contoh writing tu. Ini maksud condong ke kanan, tegak, condong ke kiri, berubah-ubah, ya. Palang T-nya tinggi, sederhana, bawah. Ya, tulisannya ditekan, tulisannya tak ditekan. Tulisannya jarak-jarak, tulisan atau rapat-rapat. Semua ada maksud. Semua ada maksud. Tapi yang penting kita boleh ubah pribadi kita dengan mengubah tulisan kita dengan sengaja, dengan kefahaman, dengan istiqamah. Anggap tulisan itu sebagai satu doa. Wow. Yang untuk mereka yang memberi salam pada Tok Abah jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Dan please, ya, like dan share agar ramai lagi. Sekarang 792 orang dalam kelas, ya. Make it 1K. Jadikan 1000 untuk mereka dapat bersama dalam program kita ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat memberi manfaat pada yang dapat hadir. 800 dah, ya. Terima kasih banyak-banyak, ya. Baik. So itu, ingat tajuk kita gini lah. Jom kita perbaiki luaran kita untuk memperbaiki dalaman. Jadi tulisan kita pun luaran tau. So kita perbaiki tulisan kitanya. Kenapa? Tok Abah pernah tanya. Doktor-doktor lah kawan Tok Abah. Sebab bila doktor tulis dengan dia punya conteng, dia punya ubat ke, dia punya rekod kad tu, ya Allah, orang lain tak boleh baca. Kenapa tulisan doktor ni semua hodoh-hodoh macam
apa ni, cakar ayam, cakar itik, cakar rimau. Cakar rimau. Ya, cakar betul. Kata kat sahabat-sahabat Tawbah ni, doktor-doktor perubatan, dia kata itu international convention. Itu dah apa nama, satu apa nama kebiasaan doktor-doktor satu dunia. Dia tulis memang conteng je sebab nak cepat. Cepat atau lambat menulis mencerminkan peribadi. Ada orang tu cepat. Bila cepat tu memang, kalau dah cepat tu biasanya macam cakap ayam lah. Hanya orang yang tak ada masa untuk dibuang, orang yang memang aktif, orang yang kadang-kadang tak sabar, orang yang kadang mudah sentap, orang yang berfikiran jauh, ya. Orang yang sebenarnya teliti, slow, dia tulis sebiji-sebiji, bulat-bulat, ni orangnya teliti, orangnya teratur, orang yang sistematik, orangnya kreativitinya ada tinggi, ya, dan apa nama, ada jiwa seni. Contoh dahsyat daripada tulisan saja, speed tulisan pun. Tuan apa perhatikannya, orang yang menulis cepat, makan pun cepat. Dan kalau dia jadi imam, bacaannya pun cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Dia bacaan pun cepat, menulis pun cepat, jalannya cepat, ya, makannya cepat. Mati tak tahu, mati cepat ke mati lambat tak tahu. Itu Allah punya kuasa. Tu tak apa perhati, ya. Orang tua, dia duduk perhati, dia belajar, dia belajar. Itu pengalaman, ya. Tok Abah simpan semua pengalaman Tok Abah ni. Tok Abah duduk perhati untuk mendidik orang, untuk mendidik diri, untuk kongsi dengan orang, untuk membantu orang, untuk mengenal diri, mengenal manusia, untuk menjalani kehidupan dengan lebih sempurna, insya-Allah. Sebab Tok Abah selalu pegang, kita tolong diri kita dengan menolong orang lain. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Kalau tidak, Allah, ni dah tua bangku umur 70, pagi-pagi buat free flight. Lepas kan pukul 10 Tok Abah ada program. Hari ni dengan apa nama, kumpulan daripada Sabah, ya, Odaktif, ya, apa nama, apa ni, Tok Abah terlupa, ya, tiba-tiba terlupa dia punya apa je agensi yang Tok Abah kan. Tapi Tok Abah akan bercakap tentang menjadi leader yang magical. Menjadi leader yang magical, adaptif, betul lah. Adaptif dan berhad. Adaptif nama daripada Sabah. Sabah. Sarawak pun ada, tapi apa nama yang kita akan terlibat begini dengan sahabat-sahabat kita daripada Sabah. Ya, adaptif dan berhad. Leaders mereka. Seronok. Tok Abah excited sangat. Dari jam 10 sampai pukul 11.30 kot, ya. Menjadi leader yang magical dan miracle. Tajuknya pada pagi ni. Excited. Orang tua kena excited. Ya, kalau tidak, bila dia tak bersemangat, macam mana nak bagi semangat kat orang lain? Sebenarnya Tok Abah bangun pagi pun terus bangun, terus menghadap kiblat, angkat tangan berdoa. Sebenarnya sekarang posisi Tok Abah tidur dah seronok sikit, ya. Atas sebab teknikal, Tok Mak kena belah kanan bed, ya, sebab dia lebih dekat dengan toilet. Tok Abah sekarang bangun je terus menghadap kiblat, senyum, angkat tangan doa. One positive start in the morning will make your whole day positive. Lita Bolita, terima kasih. Ni baru nampak komen apa nama Lita, ya. Lepas tu Zainab Hasan ada, Tengku Khursyah pun ada, alhamdulillah, ya. Okey, alhamdulillah, ya. Dan sahabat-sahabat yang lain. Alright. Amelia Fairuz, Muhammad Nur, Zul Langkawi, tu dia, Zul Langkawi pun dah mai. Terima kasih, ya. 893 orang dalam kelas. Noraini Suhaili, terima kasih. Alright, so come. Cik Umid, Ci Umid, ya, ada Shima Osman, ada Huslina Enara, Farah Muhammad. Pelik-pelik nama depan ni. Shima Osman tadi dah ada. InsyaAllah. Baik. So tadi kita bentuk wajah, ya. Orang yang bulat, orang yang confident. Orang yang bujur sirih ni orangnya manja, comel. Tapi kadang-kadang kalau tak rawat diri, tak ada intervensi diri, takut-takut dia kurang confident. Ikut kajian awalan ataupun basic, tapi semua boleh berubah dengan memperkasa diri, dengan ilmu, dengan intervensi, dengan doa, dengan networking yang betul. Awak jadi orang yang lebih hebat daripada orang yang muka bulat pun boleh. Itu sebabnya kena kenal diri. Luaran mencerminkan dalaman. Tapi macam mana nak baiki luaran dengan repair muka? Bukan maksud repair muka, tapi perkemaskan, ya, jadikan kita orang yang Rifah Mardan, terima kasih. Kumun genetik, ya. Rosniwati Ros, ya. Zul Apple pun dah ada. Zul Apple dah ada. Marzian Azman dah wujud. Terima kasih banyak-banyak.
So, let's continue. A- Apa dia tu? Kalau kita muka bujur, Yalah, kalau kita muka bujur jangan terus percaya Tok Mak punya. Dia punya dengar juga Tok Mak ni. Dia kata orang muka bujur, kadang-kadang orang kata tak berapa confident. Apa nak buat? Maka kenali kehebatan diri, belajar komunikasi, belajar untuk lebih confident, baca doa untuk confident. Confident lawak. Gitu. Orang muka bulat, orang yang muka bujur apa bulat lah, rounded ya. Macam Tok Abah ni kira bulat. Orangnya biasanya confident. Tapi kalau awak ilmu tak ada, skill tak ada, ya doa tak banyak, zikir tak banyak, confident ke? Tak ada. Tak ada juga. Nampak tak? So it's important to know yourself. Important to know yourself. Do you know that? Ini kajian kajian scientific. Dia kata apa? Orang extrovert, mudah bercakap, peramah, biasanya bibirnya tebal. Tahu apa duk perhati, ada betulnya juga. Ya, tapi tak semestinya begitu. Ada orang bibir tebal tapi pendiam. Ada. Tapi kalau orang bibir tebal ni dia peramah, dia extrovert, mudah berinteraksi dengan orang. Orang bibir nipis pun ada juga macam, tapi dia banyak simpan. Tapi kalau bercakap, ni dia. Ni pemerhatian Tok Abah. Tak semestinya betul dalam semua situasi. Allah punya kuasa. Orang bibir nipis ni dia cakap bila perlu, tapi bila keluar dari mulutnya dia ada dua jenis. Satu, mutiara akan keluar, ataupun terlampau jujur sampai tertusuk hati orang. Ya Allah, tak sedapnya lauk ni, tak sedap. Dia sekali keluar. Tak sedapnya, ya Allah, pedasnya. Dia begitu direct, jujur, telus, boleh kecil hati orang. Kalau tidak ada intervensi, tak ada doa, tak belajar skill komunikasi, skill interpersonal dan sebagainya, tak banyak zikir. Nampak tak? Ini kajian dan intervensi yang sewajarnya untuk jadi orang yang lebih baik. Isu kita, perbaiki luaran untuk cantikkan dalaman. Itu kita punya isu pagi ni. Allahumma selamat. Kalau pipi pau, pipi pau. Orang yang pipi dia pau, gebu. Orang pipi pau ni orangnya biasanya pemurah. Dia pemurah. Dia murah kat orang, dia belanja orang, dia belanja diri dia. Dia belanja orang, dia belanja dia. Dia belanja orang makan, dia pun makan. Belanja orang, tu yang pipi dia pipi pau. Sebab dia pemurah. Kau jangan ketawa ya. Dulu muka saya bujur sirih, bila dah tua jadi bulat. Kata Sa'diah Mas'an. Pula. Ya betul, possible. Dulu bujur sirih masa muda. Tapi sebab itulah, sebab banyak makan pau, ya, banyak pau jadi dia bulat sikit muka dia. Ya. So Tok Abah, muka Tok Abah dulu masa muda bulat, ya, bulat. Maksudnya baby face kan, bulat kan. Tapi makin tua makin cengkung, makin bujur pula, makin comel lah. So sebiji muka Zul Arifin. Allah Akbar, ramai orang jealous ya. Marais 2 ya. Daripada Sarike Sarawak, Merais Ili, Merais 2, Merais Ili ya. Cikgu Ita Ratan, terima kasih. Kalsum Roshdi, terima kasih ya. Allahumma selamat. Suzana Hulaimi, masya-Allah. Nurin Nur dan yang lain ya. Okey, 880 dalam kelas. Jamilah Soleh. Baik. Ya, jom kita teruskan ya. Jangan lupa ya, kita punya Abdillah hari ini dibawakan oleh penajarnya kita, Premium Chocolate, minuman lazat yang berkhasiat, minum secawan insya-Allah tertawan. Dia ni minum ni dia akan membawa perubahan yang positif pada tabah lah ya. Minum rasa kenyang, kurang sikit makan, mudah nak exercise, tergerak untuk buat perubahan-perubahan positif. That is most important. Rentetan perubahan positif membawa kesan positif, yang ringan lutut, mudah solat, boleh dukung cucu, yang bekerja sampai petang pun okey. Sesuai malam tadi Tok Abah dah bagi ceramah malam tadi ya. Dari pukul 8 dekat sampai pukul 10 ya, 9.30. Lepas tu Tok Abah balik main dengan cucu selama lebih kurang 1 jam lebih. Lepas tu Tok Abah pukul 11 boleh buat nota sampai pukul 12.30. Orang tua bangka on Sunday menu. On Sunday supposed to be my rest day, tapi Tok Abah excited buat nota sampai pukul 1.30 untuk siapkan tadi nota untuk grafologi untuk 30 September. Excited, seronok.
Mudah-mudahan memberi manfaat pada semua. So ini bagus ya, dapatkan kat konten komen pin ke atas ada link. Lepas tu untuk program grafologi pada 30 September ada link ke atas. Come ya, untuk cikgu, untuk kaunselor, untuk student, untuk mak ayah ya, jom datang ramai-ramai ke program webinar mengenal peribadi melalui grafologi. Jarang orang buat online. Mungkin tak so far kat Malaysia tak ada lah kot. Kita buat ya. Tok Abah dah siapkan nota yang cantik. Nanti kita akan kongsi lah ya. Tok Abah akan kongsi nota itu dengan you all, dapat memahami diri. Dan yang penting kita ubah tulisan kita untuk mengubah peribadi kita dengan izin Allah. Fantastic ya. Yang keduanya, program pada 30 Oktober menggamit cinta sejati secara medical. Untuk orang bujang, untuk orang baru kahwin, untuk orang yang dah lama kahwin, untuk atuk nenek, untuk nasihatkan anak cucu, please come to this program ya. Tok Abah akan kendalikan 30 September Oktober, sebulan lebih lagi. Dalam bentuk yang sangat murah untuk satu-satu keluarga. Jom kita berkongsi ilmu. Ini dah hujung-hujung usia ni nak kongsi ilmu untuk tinggalkan bekalan. Apakah yang boleh bantu kita kat kubur bila kita dah meninggal dunia? Tak ada apa-apa amalan dah terputus kecuali doa yang soleh, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkan. Jangan tanya untuk mereka yang dapat sedekah subuh. Tok Abah dah niat malam tadi tapi belum masuk dalam tabung. Pagi ni terlupa nak masukkan tabung. Dah. So Tok Mak masukkan, tak ada dalam poket, atas meja dia. Tok Mak akan masukkan dalam tabung. Tok Mak masukkan dalam tabung. Semalam Tok Abah buat sendiri biasanya. Tapi kadang-kadang kita kalang kabut ya, sebab tadi macam-macam nak buat sebelum buat FB Live ni ya. Okey. Dan jangan lupa ya, untuk mereka yang nak berkorban, korban itu adalah satu amalan yang sangat-sangat dituntut ya. So kalau kita tak mampu nak berkorban one shot sekaligus kata orang, jom kita menabung. Dan cara menabung untuk buat korban di negara. Korban di mana-mana boleh, tapi afdal buat korban di negara sendiri. Kata ulama, kata mufti yang Tok Abah rujuk ya, lebih afdal buat di negara sendiri. Dan buat negara kita ni mahal sikit lah berbanding kalau nak buat korban kat Mekah, kat India, kat Bangladesh, kat Kampuchia, kat tempat lain tu murah sikit. Tapi lebih afdal di negara sebab ramai juga orang, bukan ramai juga dalam PKP ni ya, berapa ramai yang masuk ke golongan B40 yang layak menerima daging kurban tu. So jom kita menabung. Jadi kita sampai bulan bulan 5 ke bulan 6, bulan 7 tahun depan kita dah cukup jumlah untuk berkorban. Semua online, syariah compliant dan dipantau oleh bank negara dia punya kata tu perjalanan ni, dan ada panel syariah Ustaz Atu'ah. Sangat baik, sangat tawaduk punya ustaz, memberikan panduan nasihat untuk memastikan semuanya berjalan ikut peraturan syariah. Wow, Tok Abah excited. Tok Abah dilantik jadi dutanya. Tok Abah pun berkorban tahun yang lepas ni melalui tabung korban. Ada link kat konten komen pin kat atas tu untuk sama-sama kita menabung ya. So Tok Abah pun nak share juga pahala ni. Kalau you all dengar dan menabung, dapatlah Tok Abah kau tu komisen dan pencin kubur, insya-Allah. Let's go on. Alright. So bibir tebal sudah. So masa Tok Abah muda-muda dulu, kita memang selalu dengar perkataan, wah kau ni sendo. Bapak Tok Abah dulu suka angkat besi. Walaupun dia dulu seorang buruh ya, dia suka angkat besi. Dia besi entah mana besi dia angkat. Body dia cantik lah masa muda. Ayah Tok Abah, bapak Tok Abah sekarang umur 92 tahun. Sehat ya, tapi cara sihat orang tua lah ya. So 92 tahun. So selalu perkataan yang bapak Tok Abah cakap ialah, wah dia tu sendo. Sendo mean tough. Orang senang kata apa? Sado. Dia ni sado. Rupanya ada perkataan sendo. Ya, sebenarnya perkataan betul daripada psikologi adalah endo. Endomorph artinya orang yang tough ya. Sebenarnya orang endomorph ni orang yang berbadan besar. Mesomorph, yang sedang saja. Meso mean pertengahan. Sedang. Macam Tok Abah ni boleh masuk meso lah. Ya. Lepas tu ekto. Ekto ni orang yang kurus. Rupanya bentuk badan kita pun mempengaruhi peribadi.
ikut kajian demi kajian demi kajian, orang yang badan besar, endomorph ya, ENDO ya. Ni orang yang besar ni orang yang pemurah, pengasih, penyayang, ya, dia tak berkira sangat, dia suka belanja orang. Itu yang Tok baca tadi, dia belanja orang, dia belanja diri dia belanja orang tu yang badan dia makin besar, endomorph. Nampak? Orang meso ni yang sedang saja, so dia pertengahan. Dia pertengahan. Dia exercise boleh tahan juga, makan dikawal juga. Tapi dia pun agak murah senyuman, agak pemurah orangnya, meso, sederhana lah. Ekto, kurus, aktif, ya, atletik. Jadi dia kadang berkira tentang kalori dia. Kalori nak makan dia jaga itu ini. Tapi kadang rentetan tu kadang berkira dari segi dia punya budget. Artinya dia tak melampaui batas, ya. Bukan kedekut, tapi dia orang yang kata tu budget, jaga, teliti, aktif. Kadang-kadang dia agak pantas. Yalah, orang aktif kan, ektomorfologi, ektomorf. So bentuk badan mempengaruhi peribadi. Nampak tak? So kita kena ingat, ya, kita kena ingat balik, rupanya Allah punya hebat. Bentuk badan pun, ya, mencerminkan peribadi kita dalam keadaan semula jadi. Tapi semua boleh diubah dengan doa, dengan zikir, dengan ilmu, dengan kawan-kawan kita. Sebab kita akan ikut perangai dan amalan sahabat-sahabat kita. Dahsyat, ya. Jadi kita bertambah, ya. Sadomorph, ya. Sadomorfologi ni agak Ghazali tanya macam mana seorang sadomorph. Sadomorph ni orang yang, yalah, orang yang sadomorph ni orang yang memang sado, ada six pack. Ni orang yang memang, ya, dia very very systematic lah, dan dia orang yang memaksa dirinya. Kau yang senang kena dapat six pack yang jadi sado ni. Pergi gym 2-3 jam, kena angkat besi, angkat itu, kena berlari, kena on treadmill, lepas tu berdiet dengan, wow, dengan minum sekarang tidur cukupnya dan suplemennya. Jadi dia orang yang kena sistematik, kena paksa diri. Dan orang macam ini kalau di translate dia punya minatnya pada membentuk sadomorph ni, maka dia orangnya disiplin. Dia kalau kerja orangnya rajin, orang yang sungguh-sungguh, sebab dia sudah biasa yang mengawal dirinya untuk jadi sado, six pack dan sebagainya. Jadi rentetan kepada amalan-amalan untuk jadikan dirinya sado tu, maka dia juga mudah-mudahan jadi orang yang lebih sistematik dan boleh kata berada di luar zon selesa. Bukannya awak tak boleh selesa-selesa, banyak tidur, banyak relax, banyak lepak, and then dapat badan sado. Mana? Tak dapat. Awak kena keluar daripada zon selesa, paksa diri. Jadi orang ini orang yang kadang-kadang dia pergi all out, to the extra mile to be excellent. Gitu ya. So mudah-mudahan. Dan orang yang sado ni kadang dia lebih yakin diri, maka dia mudah campur orang, dan orang pun mudah campur dengan dia. Jadi networkingnya positif dan sebagainya. Banyak rentetan positif dengan sadomorph. Jadi orang bertanya, jadi sadomorph macam mana? Bagus tu. Ya, tak apalah. Sementara kita masih gemuk, ya, kita kena perbaiki diri kita. Orang gemuk ni orang yang pemurah, ya, orang yang tak berkira sangat berbanding orang yang kurus kering. Bukanlah mesti orang kurus semua berkira, tidak. Tapi dia, ada orang yang kurus kering secara semula jadi. Ada orang secara ikhtiar. Dia punya diet, dia punya exercise, dia punya minum air masak, tak ambil gula, tak ambil karbo, dan sebagainya. Maka tengok dia punya peribadi juga akan terbentuk ikut bentuk badannya. Subhanallah, hebat kan? Umi Zaira, terima kasih, ya. Nuriani Permata Hati, terima kasih. Nurianiani, wow, kau panjangnya, susah nak membedahkan senang. Umi Ziara Marshanda, terima kasih dah share, dia kata. Alright, baik. So, Tuan Abang nak bagi lagi tip, ya, sikit lagi sebelum kita Tuan ni ada cucu yang nak balik rumah, dah balik ke rumah besan pula, ya. InsyaAllah. Orang yang suka pakai warna terang, lepas tu banyak pakai aksesori.
dengan dia punya jamnya, dengan cincinnya. Cincin bukan satu bentuk macam Tok Abah pakai satu bentuk ikut sunnah cukup lah. Tapi dia pakai 3-4 bentuk. Cincin ni 3 bentuk. Ni laki-laki ni. Perempuan jangan cakap lah. Cincin satu jari ada 2 cincin. Ada Tok Abah pernah tengok orang perempuan. Tak lah tengok. Tertengok. Ya. Satu jari 2 cincin. Sebab dia banyak sangat cincin. Ada 8 bentuk. Semua nak pakai. So satu jari 2 cincin. Kecuali jari ibu jari je tak ada cincin. Orang yang banyak aksesori. Pakai warna terang-terang. Ikut kajian secara psychological. Dia kata orang ni mungkin ada personality yang agak narcissistic. Narcissistic artinya aku betul, kau apa tahu. Aku tahu, kau tak tahu. Itu narcissistic. Dia saja yang betul. Itu ikut semula jadi. Tapi semua boleh ubah dengan doa, dengan zikir, dengan berkawan, dengan mengenal diri. Semua boleh berubah, ya. Nur Falina Lina Abdullah, dia ada lagi. Meh sayang, meh. Alah sayang tak apa. Kam. Ni cucu yang akan pergi ke rumah besan sebentar lagi, namanya Muhammad Aizan. Nampak budak comel ni. Sangat pandai, ya. Just see your picture there. Ya, Muhammad Aizan good boy. Muhammad Aizan good boy. Ya. Ni Muhammad Aizan is a good boy. Dia pandai sangat, ya. Dia pandai sangat, ya. Dia sayang dengan Tok Abah dia. Okey. So, itu sebenarnya kita kena mengenal diri kita, dan lepas tu kita keluarkan kehebatan, ya, atasi kelemahan dengan doa, dengan zikir, dengan ilmu, dengan berkawan dengan orang-orang yang positif, dengan berguru, ada sifu. Ada guru, ada sifu untuk mengubah kita punya peribadi ke arah yang lebih ma'ruf. Ya, so walaupun topik kita yang luaran mencerminkan dalaman, semua kena diubah dengan secara yang sistematik dan berilmu. Nak cemerlang di dunia kena ada ilmu, nak cemerlang ke akhirat kena ada ilmu, ya. So insya-Allah. So itu yang kadang-kadang pesan kat diri, ya. Dan yang last lah untuk pagi ni. Sebelum tu ingat, ya, kita punya program hari ni dibawakan oleh coklat premium cokolate, minuman lazat yang berkhasiat yang menyebabkan Tok Abah seronok, ya. Rasa kenyang, aktif, ya, mudah exercise. Tiap-tiap hari dah exercise. Dah turun dah 2-3 kilo. Alhamdulillah. Ni tengok, boleh dukung cucu, boleh berjalan, boleh turun tangga, naik tangga. Yang paling penting senang solat, ya, lutut bertambah gagah. Itu seronok, ya. So lepas tu kita juga dibawakan oleh webinar pada 30 September mengenal peribadi melalui grafologi. Yang malam tadi pukul 12.30 Tok Abah siapkan notanya sempurna, lengkap. Seronok, ya. Allah sayang. Dan pada 30 Oktober Tok Abah akan buat pula webinar menggamit cinta sejati. Ini untuk orang bujang sesuai, untuk graduate sesuai, untuk orang baru kahwin sangat sesuai, untuk orang yang lama kahwin sesuai, untuk orang yang nak kahwin lagi, artinya ibu tunggal, ayah tunggul pun sesuai sangat-sangat, ya. Ini untuk semua orang lah, ya. Come, ya. Allah, masalahnya ini cucu ni memang baik, ya. Dia sangat aktif. Tapi sebab bangun tidur, jadi dia memang sayang kat Tok Abah dia. So dia tak ada masalah, ya. Dia budak baik. Namanya Nur Aizan, ya. You want to belum mami? Tak nak tengok. Mami dia dah ambil pun tak nak ingat comelnya yang sayang Tok Abah ni, ya. Muhammad Aizan. Okey? So jangan lupa, ya, tabung korban, ya. Boleh menabung. Ada link kat komen pin kat atas tu, ada link untuk tabung korban. Tok Abah jadi dia punya duta untuk kita menabung secara online untuk kita dapat berkorban di musim yang akan datang. Seronok sangat. Syariah komplain, ada syariah panel syariahnya, insyaallah. Okey. Alright. Itu yang Tok Abah nak kongsi. Mudah-mudahan akan beri manfaat. Dan akhir sekali, ya. Ingat adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat Tok Abah, suara yang mesra meningkatkan kredibiliti. Mesrakan suara kita. Google lah macam mana nak mesrakan suara kita. Kenalah belajar, ya. Tapi ada orang yang memang semula jadi suaranya mesra. Tapi kalau suara kita, cakap kita tanda berqalbu, suara kita akan jadi mesra. Tapi kalau suara kita bercakap daripada kepala saja, based on what you think, maka itulah dia, ya. Kalau nak tahu apa yang dalam kepala kita, tengok apa cakapnya, dengar apa cakapnya. Dari perkataan kita mencerminkan kepala kita.
tolak pemikiran. Tapi tindak tanduk mencerminkan qalbu kita. Tindak tanduk kita mencerminkan hati. Apa dalam hati ditranslate kepada tindakan. Apa dalam kepala ditranslate dalam bentuk kata-kata. Jadi mesrakan kata-kata kita untuk meningkatkan credibility. Itu dia yang sempat Tok Abah kongsi pada pagi ni. Tok Abah doakan semua yang dalam webinar ni, dalam webinar ni sama-sama selamat berbahagia di dalam hati Allah, selamat menjalankan tugas, happy birthday, happy anniversary ya, dan selamat sepanjang hari, dan jadikan hari ini yang terbaik, mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Dan doakan Tok Abah sekeluarga juga akan sihat sejahtera. Jom sama-sama ya join webinar Tok Abah pada 30 September, webinar tentang grafologi, bentuk tulisan mencerminkan peribadi dan bagaimana ubah peribadi dengan mengubah tulisan. Fantastic, seronok ya, berbaloi dan memang akan membawa manfaat untuk pelajar, untuk cikgu, untuk mak bapak, untuk atuk nenek, untuk kaunselor, untuk usahawan, untuk mengenal dia punya customer ya. Dan pada 30 Oktober, sebulan lebih lagi ya, menggamit cinta sejati. Ada link kat atas. Tok Abah pun dah siapkan nota. Nota pun dah 90% siap lah ya, menggamit cinta sejati. Pun excited Tok Abah buat ya, nota tambah ya. Apakah sifat wanita idaman lelaki, apakah sifat lelaki idaman wanita, bagaimana, ada tak salah Tok Abah 21 tip untuk mengambil cinta sejati ya, dengan kaedah yang sangat magical dengan izin Allah. Tapi yang penting juga bagaimana mengenal bila kita ada keserasian dengan orang lain, apa ciri-cirinya, apa tanda-tandanya. Luar biasa. Dan of course doa-doa yang akan kita kongsi. Okey, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.